Salam sejahtera bersama saya Sharon Raymond dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 8 Oktober 2020. Keadaan banjir di beberapa kawasan yang terjejas di Sabah hampir pulih sepenuhnya. Setakat 8 malam tadi, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi iaitu PPS Tun Said Kota Belud yang menempatkan 21 penduduk terjejas banjir daripada 4 keluarga. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, 5 PPS telah ditutup, antaranya PPS Dewan Muhibah Kampung Tombol, Dewan SMK Taun Gusi 2, Dewan SMA Tun Said dan Dewan Kampung Lebak Engat Kota Belud dan PPS Dewan Sri Sulaman Tuaran. Kerja-kerjanya hukuman di PPS yang ditutup dijalankan oleh anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM bagi memastikan peralatan yang digunakan bebas daripada jangkitan COVID-19. Beberapa daerah dinaiki air berikutan hujan lebat malam Ahad lalu sehingga beberapa PPS dibuka untuk menempatkan penduduk terjejas. Banjir yang melanda negeri ini melibatkan 5 daerah dan 78 kawasan, iaitu Kota Belud sebanyak 38 kawasan, Tuaran 26, Penampang 7, Beaufort 5 dan Kota Kinabalu 2 kawasan. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Kerja Raya KKR Sabah bercadang mewujudkan pasukan petugas khas bagi mengenal pasti dan memantau kemudahan infrastruktur yang terjejas akibat bencana di seluruh negeri. Pewujudan pasukan itu penting bagi memudahkan kementerian tersebut meneliti punca dan tahap kerosakan secara lebih teliti. Menteri Kerja Raya Sabah Datuk Seri Bong Mutaradin berkata pasukan petugas khas itu bakal dianggotai golongan pakar yang berupaya menyediakan pelan perancangan pembangunan bagi menangani kesan bencana. Ia sekaligus memastikan ketahanan infrastruktur yang dibina untuk jangka masa panjang. Khas untuk memantau keadaan-keadaan emergensi seperti ini dan mana-mana spot yang selalu diancam oleh bencana. Ini perlu dilihat lebih awal. Bermakna sebelum bencana datang, kita sudah bersedia dan infrastruktur yang kita dirikan itu mampu bertahan dengan apa jua ancaman banjir dan sebagainya. Datuk Seri Bong Mutar yang juga timbalan Ketua Menteri Sabah 1 ditemui RTM selepas meninjau jambatan kampung Melangkap di Jalan Melangkap Piasau Gaur Kota Belud yang runtuh akibat banjir Isnin lalu. Beliau turut mengarahkan agar kerja-kerja membaik pulih jambatan berkenaan dijalankan segera dalam minggu ini bagi membolehkan penduduk kampung Melangkap dan kampung sekitar menjalankan aktiviti harian seperti biasa. Seterusnya, situasi COVID-19 di Sabah. Jumlah kumulatif kes COVID-19 di negeri ini meningkat kepada 3,020 selepas 282 kes baharu dikesan semalam. Menurut kenyataan Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, daripada 282 kes baharu semalam, 183 dikesan dalam saringan komuniti, 71 saringan bergejala dan 22 saringan kontak rapat kes positif. Selebihnya masing-masing 2 kes bagi kluster laut dan saringan kemasukan ke hospital. Manakala 1 kes masing-masing melibatkan saringan rujukan ke hospital, saringan pra-pembedahan dan saringan tahanan. Sehingga kini terdapat 15 kluster aktif COVID-19 di Sabah. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS telah membuka wad tambahan bagi menampung peningkatan kes COVID-19. 6 hospital berpakar merawat pesakit COVID-19 iaitu Hospital Queen Elizabeth HQE, Hospital Wanita dan Kanak-Kanak HWKKS, Hospital Tawau, Hospital Lahad Datu, Hospital Duchess of Kent HDOK Sandakan dan Hospital Keningau. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi dalam satu kenyataan memaklumkan ward tambahan dibuka di bangunan Kompleks Sukan Likas di bawah seliaan HQE, Kompleks Sukan Tawau, Dewan Arena Tawau dan Institut Latihan KKM di bawah Hospital Tawau. Sementara Dewan Tun Mustafa di bawah seliaan Hospital Lahad Datu dan Dewan Reflesia ILKKM serta PPR Batu Putih di bawah HDOK Sandakan. JKNS turut membuka PPR Bubul Ria bagi kes COVID-19 di Semporna dan Asrama Sekolah Menengah Agama Kunak bagi kes di daerah Kunak.
Menurut Datuk Dr. Kristina, pasukan bantuan Kementerian Kesihatan KKM terdiri pakar perubatan, pegawai dan penolong pegawai perubatan serta jururawat terlatih membantu petugas JKNS mengendalikan ward tambahan ini. KKM turut menghantar asid tambahan untuk kegunaan hospital di Sabah. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Zon Merah diterima baik rakyat demi mengekang penularan pandemik COVID-19 di negeri ini. Penduduk yang ditemui menyebutkan pelaksanaan PKPB itu amat bertepatan berikutan penularan pandemik COVID-19 di Sabah yang merekodkan peningkatan mendadak dalam tempoh seminggu ini. Sebab memandangkan pada masa ini di Sabah ini terlampau banyak penularan ini COVID ini. Jadi harus kita buat satu pergerakan untuk kawalan ini. Bagi saya lah kawalan pergerakan ini kan tidak berapa menyusahkan sebab dia untuk kebaikan kita semua lah kan. Untuk kasih putus rantai itu COVID-19 kan. Jadi bagi saya ngamlah kerajaan buat begitu. Di mana saya tengok setiap hari peningkatan akan meningkat ini COVID-19. Jadi dengan adanya ini PKPB saya rasa untuk menurunkan lagi kita punya ni COVID dan juga untuk menyelamatkan rakyat-rakyat yang lain ni supaya jangan bergerak yang tanpa tujuan yang tertentu. Setuju sebab semakin hari kes pun semakin meningkat. Jadi yang paling sesuai ialah balik PKPB lah. Tapi dia lebih kepada kebaikan untuk semua orang lah. Saya rasa itu kira tindakan yang bagus juga lah. Sebab untuk mengawal dan mengekang lah jangkitan penyakit COVID-19 ni kan. Saya rasa ada baiknya juga lah. Saya setuju juga lah dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat sekarang ni. Bagi para peniaga pula, meskipun pelaksanaan PKPB itu bakal menjejaskan aktiviti perniagaan, namun mereka akur dengan keputusan tersebut demi mengekang penularan pandemik COVID-19. Kita tidak juga boleh menahan kan, mesti juga kita ikut arahan lah. Mudah-mudahan juga mengurangkan ini penyakit inilah kan. Bukan kita sangka siapa yang kena, siapa yang datang. Memang terjejaslah pasal PKPB kan, inilah memang terjejas lah. Pasal macam biasa-biasa pun tambahan lagi kami punya pasar ni jauh dari pekan kan. Memang wajarlah demi keselamatan, kesihatan kan. Bagi saya ada segelintir lah yang terjejas tu. Contohnya yang macam yang di siring-siring jalan tu kan. Memang wajar untuk dilaksanakan. Pasal kalau penyakit ini berleluasa, semakin lama dia akan lebih sukar untuk dibendung. Mereka bagaimanapun berharap kerajaan dapat mempertimbangkan inisiatif bagi membantu golongan peniaga yang terjejas akibat PKPB ini. Naik taraf kemudahan pam air di Pusat Pengambilan Air Ulu Sungai Maliau dan Loji Penapis Air Telupit perlu dilaksana segera bagi menyelesaikan masalah gangguan bekalan air kepada lebih 3,000 pengguna di daerah Telupit. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telupit Johnny Bon J. Kurum berkata ia melibatkan penggantian 4 unit pam air di Pusat Pengambilan Air Ulu Sungai Maliau dan 6 pam di Loji Penapis Air Telupit yang sudah uzur dan sering mengalami kerosakan. Penektarafan itu juga perlu melibatkan pertambahan kapasiti kuasa pam air kepada 100 kuasa kuda berbanding 40 ketika ini bagi membolehkan ia beroperasi dengan lebih baik. Bagi menyelesaikan masalah bekalan air daerah Telupit, memandangkan masalah air daerah Telupit sangat kritikal pada ketika ini. Jadi itulah harapan kita dengan adanya kerajaan yang baru ini. Johnny pun ditemui RTM selepas meninjau Pusat Pengambilan Air Ulu Sungai Maliau di Telupit. Terdahulu beliau mendengar taklimat mengenai operasi pusat berkenaan dan Loji Penapis Air Telupit daripada Pegawai Kerja Air Daerah Telupit, Kim Su Ung Nyau. Dalam pada itu, daerah Telupit memerlukan sebuah bangunan urus setia baharu. Pembinaan bangunan baharu urus setia berkenaan penting bagi memudahkan penduduk di daerah itu berurusan dengan jabatan dan agensi kerajaan.
Sehubungan itu, Adun Telupit Johnny Bon J. Kurum berharap kerajaan negeri dan persekutuan menyenaraikan pembinaan bangunan tersebut dalam rancangan perbelanjaan pembangunan pada tahun hadapan. Bangunan ini sangat penting bagi menampung agensi-agensi kerajaan supaya dapat disatukan dalam satu bangunan urus setia itu untuk memudahkan rakyat kita berurusan lah. Buat masa ini pejabat-pejabat kerajaan yang ada di Telupit ini sangat uzur dan sampai waktunya kita memerlukan satu bangunan urus setia pentadbiran daerah Telupit yang lebih baik. Beliau ditemui RTM selepas meninjau keadaan sawah padi di Kampung Bauto dan Kampung Gambaron Telupit yang terjejas akibat bencana banjir. Terdahulu, Johnny Bon mengadakan lawatan ke Jabatan Kerjaraya JKR Telupit dan mendengar taklimat yang disampaikan Jurutera Daerah Rohaya Ladum. Mengenai sawah padi penduduk yang terjejas akibat banjir, Johnny Bon berkata beliau akan mengadakan perbincangan bersama Jabatan Pertanian untuk mendapatkan bantuan bagi membantu petani-petani yang terlibat. Yang melibatkan 13 sawah padi terjejas di Kampung Gambaron dan 4 di Kampung Bauto. Katanya pengurusi bencana alam daerah telah diminta menyediakan dokumentasi berkaitan bagi tujuan tersebut. Sekian berita pagi Sabah Budekan. Norma baharu pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Sharon Raymond, salam sejahtera.